أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa khabar semua tuan-puan yang menonton di page Multaqa Asatizah dan Duat Malaysia Mursyid dan juga page saya Syahid Abdul Rahman daripada Tadabbur Center. Terima kasih kerana sudi untuk mendengar 20 minit tazkirah yang akan saya kongsikan yang berkaitan dengan 40 kaedah tadabbur kisah-kisah Al-Quran. Dan pada hari ini, pada petang ini, kaedah yang ketujuh yang akan saya kongsikan penting dalam proses kita nak mentafsirkan dan melakukan tadabbur kepada ayat-ayat kisah di dalam Al-Quran adalah dengan kita menjenguk apa yang disebut oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kerana mereka adalah sebaik-baik generasi yang dididik oleh Nabi SAW dan sebaik-baik manusia berbangsa Arab ya yang dididik oleh Al-Quran untuk memahami Al-Quran dengan panduan Nabi SAW. Jadi jangan lupa untuk berkongsi pada saya daripada mana anda menonton ya, dan sudilah untuk menekan butang share supaya lebih ramai yang dapat mengenali mursyid dan dapat untuk memperoleh manfaat daripada ayat 266 surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok ayat ini, tuan-puan sekalian, ia ada dua unsur. Ya, unsur yang pertama adalah metafora ataupun perumpamaan. Tetapi metafora ini juga kelihatan seperti sebuah kisah. Ia adalah ayat tentang masal. Ia adalah ayat tentang perumpamaan. Tetapi cara Allah mempersembahkan perumpamaan ini kelihatan seperti sebuah kisah. Sama juga dalam surah Al-Kahfi. Kalau anda baca surah Al-Kahfi, di dalam surah berkenaan ada cerita pemilik dua kebun. Ada cerita pemilik dua kebun. Namun cara Allah mempersembahkan kisah berkenaan sehingga ada para ulama yang beranggapan ia seperti bukan kisah, ia adalah perumpamaan. Apapun kita ambil kedua-dua unsur berkenaan memang wujud di dalam Al-Quran seperti ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin. Ada tak seseorang dari kalangan kamu, wahai para sahabat radhiyallahu anhum yang diturunkan suratul Baqarah di Madinah, ayawaddu, ada tak kalangan kamu yang berkeinginan, salah seorang dari kalangan kamu wadda, yang berkeinginan, antakuna lahu jannatun, untuk mempunyai jannah, mempunyai kebun. Kebun yang di dalamnya adanya nakhilin, adanya pepohon tamar, wa a'nabin, dan pepohon anggur, tajri min tahtihal anhar, dan mengalir pula di bawah pepohon ini sungai-sungai. Fiha min kulli thamarat, dan hasilnya adalah bukan sekadar pohon tamar menghasilkan tamar, pohon anggur menghasilkan anggur, tetapi ada pelbagai buah-buahan lain terhasil. Wa asabahul kibaru, dan pada masa yang sama si pemilik kebun itu sudah mengalami usia tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia mempunyai zuriat, keturunan, anak cucu yang du'afa, yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi, dan kemudiannya kebunnya itu ditimpa i'sarun. Kebunnya itu telah ditimpa oleh suatu i'sarun fihi narun fahtarakat, oleh angin yang kencang yang disebut angin taufan yang membawa bersamanya api, fahtarakat, lalu terbakarlah kebun berkenaan. Kadzalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir. Baik tuan-puan yang saya sayangi, yang saya hormati sekalian, ya.
Nurizan Saleh, Siti Azli, Ustaz Syafiq Sakri pun ada ni, Ummu Alwan dan semua yang menonton lah. Kalau kita tengok ayat 266 ni, kita mesti tertanya-tanya, ni cerita apa sebenarnya ni? Ya, ini kesan bila kita tengok satu ayat Al-Quran secara isolated, secara terpisah daripada ya surah apa yang memaparkannya dan kenapa ia dipaparkan pada ayat 266. Maknanya dah panjang lebar dah cerita yang Allah Ta'ala bawa. Kalau kita tak tahu apa cerita sebelumnya, kita akan cenderung untuk memahami teks tanpa pengetahuan konteks. Jadi, kita faham dulu cerita apa, kemudian kita cuba tengok apa kata para sahabat untuk membantu kita faham what's the point daripada ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang satu orang yang memiliki kebun dan kebun itu ada pohon tamar yang berbuah. Ada pohon anggur yang berbuah. Bagi orang Arab, ini adalah rezeki yang sangat besar. Orangnya kaya raya. Ya, kerana di tanah Arab sulit untuk anda ada buah-buah tamar, buah-buah anggur dan pelbagai jenis buah-buahan. Karena Makkah ini bukan tanah pertanian seperti Taif, ya, seperti Yathrib, Madinah. Jadi tiba-tiba anda memiliki kebun berkenaan yang mempunyai pelbagai buah-buahan dengan sungai-sungai yang mengalir yang menyebabkan pertanian itu, perkebunan itu berterusan. Tetapi ini babak yang kedua dalam kisah ni, ketika anda sedang menikmati kekayaan berkenaan, tiba-tiba ya anda telah sampai kepada usia tua, al-kibar. Apa makna kibar? Anda sudah tidak bermaya untuk turun ke kebun. Anda tidak lagi mampu untuk bekerja sendiri memetik buah-buahan masuk ke dalam bakul untuk anda jual atau untuk anda makan. Kemudian datang insiden yang ketiga, iaitulah walahu dzurriyyatun du'afa. Bila anda dah tua, anda pasti tuding jari kepada anak-anak cucu cicit anda untuk bantu anda yang sudah bernama warga emas untuk bantu cucu. Nak, tolong atuk pergi petik ya buah anggur kat kebun tu. Ya, atuk dah tak larat dah ni. Jadi kita memberi arahan kepada anak-anak cucu-cucu untuk pergi ke kebun, tetapi du'afa. Cucu kata, atuk, kami tak pandai lah nak masuk ke kebun. Kami tak mahir lah nak panjat pokok tamar, petik buah tamar. Kami tak pandai lah nak jaga kebun atuk. Kami tak minat lah benda-benda kebun ni atuk. Ini insiden yang ketiga. Maka apa jadi pada kebun apabila sudah lama tidak dipetik buah-buahnya untuk dinikmati? Lalu rosaklah, buruk, busuk. Kemudian insiden yang keempat dan terakhir berlaku adalah fa'asabaha i'sarun. Di mana kebun itu yang sudah terbiar, terbengkalai, ditimpa pula angin i'sar. Angin kencang. Yang menyebabkan ya habis, tumbang semua buah-buahan, pohon-pohon. Dan lebih lagi menyedihkan, yang dibawa oleh angin ini adalah api yang tak tahu daripada mana. Ini adalah unsur yang ajaib. Ini adalah unsur ya kemurkaan daripada Allah. Ya. Lalu Allah menutup ayat ini ya dengan menegaskan agar kita berfikir. Kita berfikir tentang what's the point daripada ayat ini. Mungkin anda tertanya-tanya, ni cerita apa? Ni cerita orang ada kebun, kemudian kebunnya musnah ke? Jadi, apa ceritanya? Okay, katakanlah, let's say, anda tidak menjenguk pun ayat-ayat sebelum, ayat-ayat selepas. Tetapi anda menjenguk apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Lalu, ada cerita rupa-rupanya. Ceritanya begini. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ini dilaporkan dalam Sahih Bukhari, ya, daripada Ubaid bin Umair. Dan Umar Al-Khattab satu hari telah mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum. Khalifah telah mengumpulkan para sahabat lalu bertanya tentang makna ayat ini. Apa tafsir ayat ini wahai para sahabat? Faqalu Allahu a'lam. Para sahabat menyatakan kami tidak mengetahui, Allah jua yang mengetahui. Lihat ya, bukan para sahabat tak tahu. Mereka orang Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab.
mereka faham ayat ini mengenai apa. Tetapi apa yang diajukan oleh Umar adalah what's the point daripada ayat ini. Kelihatan ayat ini tidak jelas cerita tentang siapa sebenarnya. Ya, memanglah cerita tentang pemilik kebun. Tetapi kalau kita nak tadabbur ayat ini kepada kita, apa dia punya pengajaran? Ya, adakah nak suruh kita berhati-hati bila berkebun? Adakah ayat ini nak menyuruh kita buat persiapan anak-anak untuk minat berkebun? Atau kita kena bina pertahanan daripada angin yang ada api? Atau apa sebenarnya? Maka para sahabat dengan sifat merendah diri, tidak suka berkata sesuatu tentang ayat-ayat Allah dalam keadaan tidak faham apa konteksnya. Ya. Dan kita sedia maklum barangkali ketika ayat ini, ya, para sahabat menjawab Allahu a'lam. Dan Umar menjadi marah. Lalu berkata, qulu na'lam aw la na'lam. Boleh tak kalian kata, kalian tahu ke kalian tak tahu? Umar jadi murka. Jangan nak kata Allahu a'lam. Ya. Di atas sebab kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, jangan kata Allahu a'lam. Kamu kata saja kamu tidak tahu. Ya. Atau kamu tahu sebenarnya, cuma kamu tak nak beritahu. Lalu Ibnu Abbas yang turut sama Habib telah menyatakan, fi nafsi minha syai'. Wahai khalifah, saya ada rasa sesuatu tentang ayat ini. Ya Amirul Mukminin. Lalu Umar berkata, ya bana akhi, kul wala tahqir nafsak. Wahai anak saudaraku, katakan sesuatu. Aku nak dengar apa buah fikiranmu. Jangan menghina diri kamu. Tengok Umar, ya, kelihatan sinis, ya, kepada para sahabat yang berdiam diri. Sebab baginda mengumpulkan para sahabat untuk mendengar buah fikiran. Ini majlis untuk masing-masing tatafakkarun. Masing-masing bagi pandangan, tiba-tiba tidak diberi pandangan. Umar Al-Khattab sangat menggalakkan, ya, pelbagai pendapat diberikan hasil daripada tadabbur sesuatu ayat. Lihat bagaimana Umar mewujudkan suasana berkenaan. Lalu Ibnu Abbas menyatakan duribat mathalan li'amal. Sebenarnya ayat ini adalah sebuah perumpamaan. Ibnu Abbas menyatakan ayat ini sebuah perumpamaan. Umar bertanya lagi, ayu amal? Perumpamaan tentang amalan apa? Lalu Ibnu Abbas menyatakan perumpamaan untuk seorang lelaki yang kaya, li rajulin ghani. Seorang lelaki yang diberikan Allah kekayaan. Betul lah, ayat ni cerita pasal orang kaya. Ya, disimbolikkan pada memiliki tamar, anggur yang sangat digilai oleh orang-orang Arab. Jadi kekayaan itu sangat digilai oleh semua orang. Dan kekayaannya itu berpanjangan, disimbolikkan oleh sungai yang mengalir. Dan pelbagai, ya, buah-buahan terbit, maknanya disimbolikkan kepada, ya, pelbagai perkara boleh dibeli. Kenderaan, ya, bangunan-bangunan, perniagaan boleh dilakukan daripada kekayaan berkenaan. Ya'malu bi ta'atillah, kata Ibnu Abbas, yang mana orang kaya ini pada awalnya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dia seorang yang taat pada perintah Allah. Thumma ba'athallahu lahu syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan, ya, kepadanya syaitan. Mengutuskan kepadanya syaitan. Lalu fa'amila bil ma'asi hatta aghraka 'amalah. Apabila Allah mengutuskan kepadanya syaitan, maksud Allah mengutuskan kepadanya syaitan, Allah mengujinya dengan syaitan. Dan memang semua kita diuji dengan syaitan. Ya, kita diuji dengan syaitan, lalu dia melakukan maksiat hingga dia terpedaya, dia tenggelam dengan amal kemaksiatan berkenaan. Jadi satu statement yang menyebabkan kita terbuka fikiran akhirnya, tersingkap hijab kepada ayat ini, iaitulah nak cerita pasal orang kaya, yang mana ketika dia kaya tu, dia sangat taat pada perintah Allah. Tetapi akhirnya syaitan datang, memperdayakan dia, lalu dia tidak lagi mentaati perintah Allah dengan kekayaan berkenaan, dia menggunakan kekayaan itu ke jalan maksiat. Lalu dia terpedaya dengan maksiat berkenaan. Lalu dia ditimpa agharaka. Dia ditimpa kelemasan. Dia ditimpa kerugian. Dia ditimpa kemurkaan. Subhanallah. Jadi,
Sadaqta ya bna akhi, kata Umar. Faqala lahu Umar, sadaqta ya bna akhi, ya, engkau benar dalam takwilmu. Jadi ini adalah satu perbincangan tentang bukan tafsir sahaja tetapi takwil. Kemampuan memahami dengan mendalam, what's the point. Jadi kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ini, ada asas ke tidak? Ada asas. Kerana menggunakan kaedah munasabah ayat yang pernah kita sebutkan dalam kaedah-kaedah sebelum ini, memang kata-kata Ibnu Abbas ini benar-benar ada asas. Kerana Allah Subhanahu wa taala memang menyebut perkataan syaitan pada ayat 268. Subhanallah. Kita tak perasan di mana asasnya apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Di mana apa maksud syaitan diutuskan kepada lelaki berkenaan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan datang kepada manusia untuk memberikan ketakutan bahawasanya kemiskinan akan membawa kepada kamu kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu kerana kamu akan miskin, syaitan mengilhamkan kepada kamu untuk melakukan perbuatan fahsya seperti perzinaan, pelacuran untuk mendapatkan duit. Semoga Allah pelihara ya kita semua dan anak-anak kita, perempuan dan lelaki, daripada melakukan perbuatan perzinaan dan pelacuran. Kerana waktu ini waktu semua kita diuji dengan ujian pandemik, ujian MCO, ujian lockdown, ujian di mana pendapatan kita semua terjejas. Kita kena berpegang kepada ayat 268 di mana syaitan akan datang untuk memperdaya kita. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah memberikan janji kepada orang yang ditimpa musibah kemiskinan, keampunan. Maknanya bila Allah uji kita dengan pendapatan kita terjejas, kita kena membanyakkan istighfar. Wa fadla. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala akan beri kelebihan dengan istighfar berkenaan. Istighfar menyebabkan kita menginsafi apa kesilapan kita buat. Apa kesalahan kita buat dengan Tuhan. Wa fadla, kita tidak hanya akan istighfar, kita akan cari jalan keluar. Kerana Allah pasti memberikan fadal. Allah menyembunyikan kelebihan-kelebihan tertentu di tempat lain. Jadi saya kena kreatif, saya kena inovatif, saya kena cari jalan-jalan lain di musim yang menguji ini untuk keluar daripada musibah kemiskinan. Subhanallah. Allah kata istighfar dan Allah beri kita ya berita gembira, fadlah tu ada, kamu kena cari. Dan di tengah-tengah ayat ini, perhatikan, ya, apakah unsur ya kemusnahan yang boleh menyebabkan seseorang itu, ya, kekayaannya mengalami kerosakan, ya, kekayaannya mengalami kerosakan, ya. Pertama sekali ayat selepas, di mana benarlah apa Ibnu Abbas kata, syaitan datang untuk membisikkan kefakiran. Okey. Jadi pemilik kebun ini apabila didatangi syaitan yang menimbulkan nanti kamu akan miskin, maka apa akan berlaku kepadanya? Dia merasakan kekayaannya hanya milik dia. Dia merasakan kekayaan itu hanya miliknya. Tak boleh diberi pada orang lain, nanti dia ditimpa kefakiran. Jadi fahamlah kita, ia adalah cerita orang kaya yang tidak melakukan infak kerana takut fakir. Sebenarnya itu adalah bisikan daripada syaitan. Tuan-puan sekalian, ya, di musim tidak sedikit orang yang ya, anak-anak mereka tidak dapat makanan yang secukupnya. Di musim, ya, tidak sedikit orang yang terpaksa berhenti bekerja atau dihentikan kerja kerana ya, syarikat terpaksa ditutup dan majikan tidak mampu untuk menanggung jumlah pekerja yang ramai. Pada masa yang sama, syarikat tidak memetik keuntungan. Jadi kita mesti memahami bahaya daripada kaya tetapi tidak melakukan infak. Ya, jangan biarkan syaitan datang kepada kita sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas. Lalu harta itu kita gunakan untuk kemaksiatan, yakni kita bakhil, kita kedekut. Dan kalau anda perhatikan di mana Allah letak ayat 266 ini, Allah Ta'ala letak selepas Allah menceritakan tentang infak. Pada ayat 262, ya,
seperti alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu minna mannan wala adan. Jadi Allah menceritakan tentang infak. Ini pun yang menunggu anda di penghujung suratul Baqarah. Ya, kebanyakan apa yang disentuh di dalam suratul Baqarah adalah huraian kepada Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna as-salah wa mimma alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menekankan peri penting melakukan infak, iaitulah memberikan sesuatu daripada milikmu yang Allah kurniakan untuk manfaat orang lain. Sama ada ia bernama makanan, sama ada ia bernama wang ringgit, sama ada ia adalah tenaga kerja anda ketika anda tidak ada wang dan tidak ada ya apa-apa untuk diberikan, maka berikanlah tenaga. Ya. Jadi inilah what's the point daripada ayat ini. Subhanallah. Ya, tiada makna anda ada kebun tamar, kebun anggur, sungai mengalir. Ya, tetapi anda tidak melakukan infak. Orang yang kaya tetapi tidak infak, umpama orang yang ada kekayaan kebun tetapi tua. Dia tak boleh nak pergi ambil manfaat daripada kekayaan berkenaan. Dan di akhirat nanti, Allah akan tunjukkan kamu ada harta yang banyak. Tetapi kelihatan harta itu tidak memberikan manfaat kepada kamu. Kenapa kamu tidak ambil manfaat daripada harta tu? Kenapa kamu dibisik syaitan? Kenapa tidak kamu gunakan harta itu untuk wakaf, untuk infak? Kerana dengan cara itu, ia memberatkan timbangan di akhirat. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan di hari akhirat bila kamu tidak dapat mengambil manfaat daripada kebun tamar, kebun anggur itu, kamu takkan mendapat manfaat juga daripada sesiapa untuk syafaatkan kamu. Sebab itu menarik, ya, adanya ayat kursi sebelum ayat 266 ini, ya, iaitulah Allah bicara pada ayat 255. Cerita tentang ayat kursi. Cerita ayat kursi cerita apa? Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang boleh memberikan syafaat pada hari akhirat walaupun dia ada anak-anak ramai, tetapi kerana dia tidak infak. Walahu dzurriyyatun du'afa, tetapi anak-anaknya sangat dhaif. Anak-anaknya tak akan mampu memberikan manfaat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi. Anak-anak itu pun akan lari daripadanya. Dia tak akan dapat manfaat, ya, daripada hartanya dan daripada anak-anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Jadi subhanallah, jadi mudah-mudahan tuan-puan mendapat manfaat daripada perkongsian ini, iaitulah pentingnya tafsir Ibnu Abbas, ya, dan tafsir para sahabat untuk kita memahami sesuatu ayat. Para sahabat tak sebut pun munasabah ayat ni dengan ayat selepas, munasabah ayat ni dengan ayat sebelum. Kefahaman mereka sudah berakar kepada ilmu munasabah. Munasabah ni dah jadi darah daging para sahabat dalam pentafsiran Al-Quran. Jadi sepatah mereka sebut, di situ ada pelbagai disiplin ilmu yang disebut ilmu tafsir pada waktu ini. Jadi melihat tafsir sahabat antara cara yang sejahtera untuk memahami sesuatu nas daripada Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang mendengar.